Atikuma. Okey. Hari ni kami akan membentangkanlah sebut sedikit apa yang kami tahu tentang kesihatan haiwan. Okey. Jadi nak dikatakanlah tentang kesihatan haiwan ni dia luas, bermacam-macam. Ada biodiversity, ada kawalan penyakit, macam-macam lagi. Jadi kalau nak cerita memang panjang lah. Jadi saya perlukan bantuan rakan-rakan saya. Jadi lihatlah video kami hingga akhir. Saya akan bagi tahu apa itu biosecurity. Biosecurity ni adalah salah satu cara untuk kita mencegah dan mengawal sakit penyakit berjangkit yang berpotensi untuk menjangkiti haiwan ruminan tersebut. Lepas tu saya juga akan ceritakan 3 contoh kawalan biosecurity. Yang pertama adalah apabila kita ada lembu baru, kita perlu isolatekan lembu tersebut daripada lembu-lembu lain. Tujuannya adalah untuk memastikan lembu tu tak ada penyakit yang berpotensi untuk menjangkiti lembu-lembu yang sedia ada dekat kandang tersebut. Contoh kawalan biosecurity yang kedua, kita boleh membersihkan kandang, kawasan kandang. Lepas tu kita boleh bersihkan kawasan tempat kita beri makanan. Tujuannya sama juga untuk mengelakkan penyakit yang tidak diingini terjadi pada haiwan ruminan tersebut. Lepas tu contoh kawalan yang ketiga adalah memberikan vaksin. Tujuan vaksin ini adalah untuk menguatkan antibodi haiwan ruminan tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan contoh-contoh penyakit yang berpotensi untuk menjangkiti haiwan ruminan. Yang pertama adalah lumpy skin diseases. Lumpy skin diseases ni adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk terhadap ruminan tersebut dan juga disebabkan oleh virus yang berasal daripada negara Afrika. Lepas itu, contoh yang kedua, penyakit yang boleh menjangkiti ruminan adalah penyakit kaki dan mulut. Penyakit ini disebabkan oleh kebersihan di kawasan kandang tidak teratur dan tidak terjaga. Okey, penyakit yang terakhir iaitu penyakit yang ketiga adalah penyakit kembung perut. Kembung perut ni disebabkan oleh kita tersilap bagi dedaun yang mempunyai kandungan nilai nitrogen yang tinggi dan juga mungkin kita juga bagi dia dedaun yang beracun. Hai semua, hari ini saya akan membicarakan tentang analisis SWOT. Korang tahu tak analisis tu apa maksud analisis SWOT tu? Analisis SWOT ada 4 elemen. Yang pertama ialah S bermaksud strength, W bermaksud weakness, O bermaksud opportunity, and T bermaksud threat. Tapi pada hari ini saya akan membicarakan tentang S iaitu strength yang bermaksud kekuatan. Okey. First, yang pertama ialah memiliki infrastruktur kesihatan. Contoh yang saya boleh bagi di sini ialah seperti yang anda semua nampak di klinik kesihatan veteriner UPMKB. Jadi bila kita memiliki infrastruktur kesihatan sendiri, kita dapat merujuk ataupun bertanya kepada veteriner tentang kesihatan yang kita tak tahu dan bertanya tentang mereka tentang kesihatan lebih lanjut. Okey, strength yang kedua ialah kita dapat memperoleh bekalan ubat dan vaksin sedia ada. Contohnya, kita dapat membeli bekalan ubat dan vaksin di pasaran seperti di kedai, di platform media sosial seperti Shopee, Facebook, Instagram dan sebagainya. Melalui platform tadi, kita langsung kita dapat mempertingkatkan produktiviti dan memperoleh hasil dalam tumbuhan. Okey, cara yang ketiga ialah kita memiliki doktor veteriner yang terlatih. Dengan memiliki doktor veteriner yang terlatih, doktor dapat menapaki penyakit dan merawat penyakit yang sedia ada. Dan cara keempat ialah memiliki teknologi kesihatan yang baik. Contohnya RFID. Korang tahu tak apa makna RFID tu? RFID bermaksud Radio Frequency Identification. RFID ni berfungsi untuk merekod kesihatan haiwan seperti sejarah vaksinasi, rawatan ubat dan sebagainya. So, hai korang. Jadi saya hari ini akan menceritakan tentang type yang kedua iaitu weakness ataupun dalam bahasa Malaysia dia adalah kelemahan. Untuk poin yang pertama, kos perubatan. Okay, kos perubatan ni dia menjadi halangan pada peternak yang kurang berkemampuan. And then benda ni masalah apabila sesetengah negara dia tak dibagi subsidi
terutamanya dalam negara-negara di mana perkhidmatan kesihatan tidak sepenuhnya disubsidikan oleh kerajaan. Seterusnya adalah ketiadaan maklumat yang mencukupi mengenai penyakit baharu. So kiranya kat sini apabila penyakit varian baru muncul, jadi pakar-pakar di sana dia orang struggle untuk mencari vaksin yang sesuai yang dapat mengubat penyakit tersebut. So kiranya disebabkan timbulnya varian baru ni menyebabkan kelewatan dalam diagnosis dan rawatan serta penyebaran penyakit yang lebih meluas sebelum tindakan pencegahannya sesuai diambil. So kiranya kalau kita kurang pengetahuan tentang penyakit-penyakit baru, dia boleh menimbulkan rasa bimbang terhadap penduduk-penduduk lah. Kiranya dia orang rasa macam tak selamat, and then dia orang pun terkeliru kadang bahawa penyakit ni boleh disembuhkan hanya dengan makan ubat yang sedia ada. Hai. Hari ini saya nak terangkan bahagian daripada SWOT, iaitu huruf O yang bermaksud opportunity. Okey. Opportunity ialah peluang kepada kesihatan. Okey, poin yang pertama iaitu research yang boleh dapat daripada agensi-agensi tersebut. Sebagai contoh, apabila agensi itu dapat jumpa penyakit-penyakit baru daripada ruminan, okey, selepas itu ia akan membuat research. Okey, sebagai contoh dia akan buat research dari mana penyakit itu datang, lepas tu dari apakah penyebab penyakit itu, lepas tu apakah pemulihan, bila dapat penyakit itu apakah ubat yang boleh menyembuhkan penyakit itu tersebut. Poin yang kedua iaitu membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai. Sebagai contoh, tadi saya cakap agensi itu ia perlukan membuat research, betul, tetapi takkan dia nak buat research seorang-seorang, betul tak? Mesti dia perlukan pertolongan. Jadi agensi tersebut perlu membuka peluang pekerjaan kepada semua masyarakat supaya masyarakat tersebut boleh yang nak bekerja dengan agensi boleh menolong agensi itu untuk membuat research bersama-sama. Allah. Okey, guys, hari ni saya akan terangkan korang tentang trade. Jadi trade ni adalah cabaran yang akan dihadapi. Seperti macam Syuk cakap tadi, dia adalah macam peluang-peluang kan. Trade ni macam ibaratkan ancaman yang berlaku yang boleh menghalang peluang-peluang yang Syuk cakap tadi. Okey, yang pertama adalah ekonomi yang tidak stabil. Okey, kalau ekonomi yang tidak stabil, macam Syuk cakap tadi, yang dia menggunakan duit-duit kerajaan untuk membuatkan teknologi baru. Kalau kerajaan tu, contohlah macam negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai ekonomi yang tidak stabil pada masa sekarang ni. Jadi disebabkan itu, peluang pula untuk mencipta teknologi-teknologi baru tu sangat tipis. Jadi dia amat menyukarkan teknologi-teknologi tersebut untuk dibina. Okey, yang kedua, cuaca yang tidak menentu. Ada sebilangan negara-negara yang mempunyai cuaca yang tak menentu selalu berlaku. Contohnya macam Indonesia, India, Bangladesh dan sebagainya. Jadi saya bagi contoh lah, macam negara Indonesia ni berlakunya banjir kilat kan. So dia boleh menyebabkan banjir di kawasan tu dan mempunyai probability untuk membuatkan haiwan-haiwan ruminan hanyut dengan banjir itu sekali. Jadi boleh menyebabkan kematian dan kerugian yang sangat besar. Bang, Okey, jadi tadi anda semua dah dengar bermacam-macam kan. Hujah-hujah yang panas dan penuh keilmuan daripada rakan-rakan saya tadi. Jadi sebelum saya menamatkan saya nak cerita beberapa cadangan yang boleh saya keutarakan. Yang kawan saya katakan tadi, iaitu Fabian, dia ceritakan tentang masalah kekurangan kos, masalah ketidaktahuan orang awam tentang berkaitan penyakit-penyakit ni dan sebagainya lah. Jadi cadangan saya, contoh macam kekurangan kos, kemungkinan kita perlu meningkatkan lagi kadar kesedaran masyarakat kita. Sebagai contoh, datangnya satu penyakit baru, ada satu agensi yang perlu mencipta ubat-ubatan ataupun vaksinasi yang boleh menangani masalah penyakit tersebut. Tapi masalah sekarang ni kita kekurangan dana, kekurangan kos. Jadi
kita boleh je mengiklankan ataupun menguar-warkan sumbangan iklan daripada masyarakat. Baik, pihak kerajaan dan pihak NGO-NGO yang ada di negara kita pula bekerjasama untuk menjalankan hubungan diplomatik kerjasama dan menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh penternak-penternak di luar sana lah. Okey, nampaknya kita dah sampai di hujung video. Nak buat macam ni kan, kita dah sampai di hujung video, kita perlulah berpisah. Jadi saya ada satu pantun untuk anda semua. Pisau tumpul perlu diasah, pisau diasah di tepi perigi. Yang berjumpa pasti berpisah. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.